Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bam. Terima kasih guys sebab klik video ni. Dalam video kali ni aku akan kongsikan 3 kompilasi cerita seram. Tapi sebelum tu guys, aku ingin korang subscribe ke channel aku sebagai sokongan untuk aku lebih semangat lagi untuk upload video nanti. Jangan lupa tekan loceng notification sekali guys. Kisah yang akan aku kongsikan ni berkenaan dengan seorang wanita yang memiliki sixth sense atau hijab mata terbuka. Tapi lain dari yang biasa kita dengar guys. Korang kena dengar sampai habis cerita ni. Nama dia Ju. Bukan nama sebenar guys, dari Kelantan. Semasa berumur 3 tahun, Ju dah nampak bermacam-macam rupa makhluk yang tidak mampu dilihat manusia biasa guys. Akibatnya dia sering menangis sepanjang hari apabila ternampak pelbagai wajah makhluk aneh yang menakutkan tu. Akhirnya atas bantuan arwah datuk dia, hijab mata Ju berjaya ditutup buat seketika. Selepas tu dia tak dapat melihat lagi alam gaib dan makhluknya guys. Tapi arwah datuk dia pesan, satu hari nanti hijab itu akan terbuka balik. Masa umur Ju genap 30 tahun, hijab mata dia terbuka balik guys. Pada satu hari Ju pergi pasar malam dekat Damansara. Dia berselisih dengan seorang wanita yang sangat cantik. Ju tengok wanita tu. Apa yang amat mengejutkan, terdapat 5 batang jarum emas tercucuk pada wajahnya. 2 batang jarum berkilau-kilauan tercacak dekat payudara dan sebatang jarum emas pada alat sulitnya. Barulah Ju sedar apa yang dia perkatakan oleh datuk dia 30 tahun lalu berlaku semula pada dia. Hijab mata dia dah terbuka balik. Ju tak tahu macam mana lagi cara untuk menutup mata ketiga dia tu. Ju bukannya tak berusaha selesaikan masalah dia tu. Dia dah jumpa doktor pakar, perawat Islam dan bomoh yang kononnya hebat-hebat belaka. Pernah seorang bomoh tu kata nak buang saka Ju tu. Bomoh tu kata Ju ada 32 lapis saka. Masalahnya, semakin banyak saka dia buang, semakin jelas pula penglihatan gaib dia. Akhirnya Ju buat keputusan untuk berhenti berjumpa dengan bomoh tu. Ada satu hari tu, Ju terpandang seorang lelaki dekat perhentian bas. Air mata dia mengalir je, bajunya bertumpuk dengan darah. Dekat depan lelaki tu ada sebuah motosikal yang telah hancur berkecai. Ju pun buat tak tahulah, dia terus je jalan. Tapi keesokan harinya, Ju masih nampak lagi lelaki aneh tu dekat situ. Ju bertanyalah kepada orang yang selalu menunggu bas dekat situ. Orang tu cakap baru-baru ni ada kemalangan maut. Seorang lelaki bermotosikal dilanggar sebuah kereta. Lelaki yang dilanggar tu dalam perjalanan membeli nasi kukus untuk isterinya yang sedang mengidam mengandungkan anak sulung. Mengucap panjang si Ju, kenderaan dan orang terus lalu ladang dekat depan lelaki tu yang tidak mempedulikan sesiapa pun termasuk Ju yang tengah pandang dia. Sejak itulah kehidupan Ju kembali berada di 2 alam berbeza. Satu di alam nyata, satu lagi di alam gaib. Bagi mengurangkan melihat perkara-perkara pelik, Ju jarang keluar rumah. Apatah lagi bila waktu malam. Terlalu banyak benda tu yang Ju nampak. Ju tak dapat lupakan bila dia membantu pihak berkuasa mengesan kehilangan seorang gadis. Ju minta pakaian gadis tu dan sebaik saja menyentuh baju gadis tu, Ju terus berada dalam keadaan di mana gadis tu telah diculik dan dibunuh. Jelas kelihatan muka gadis tu disiat-siat macam menyiat kulit ayam oleh penjenayah. Terasa darahnya memercik ke muka Ju. Kemudian mayat gadis tu dibuang ke sungai. Seluruh kesakitan gadis tu macam berpindah pada Ju. Amat menyeksakan dan menakutkan. Betapa sakit dan ngerinya. Hanya nama Allah je yang mampu Ju ucapkan. Cukuplah hanya sekali. Dalam munajat kepada Allah, Ju berdoa agar penjenayah itu dapat diberkas. Mayat gadis tu ditemui di dasar sungai. Alhamdulillah, tak lama kemudian penjenayah itu dapat ditangkap dan dihukum. Ini bukan biasa-biasa punya hijab mata terbuka guys. Lain macam punya guys. Ada satu hari tu, ketika balik ke kampung, Ju melintas sebuah rumah uzur. Pak Akub, orang kemunja berusia 90 tahun, melambaikan tangan dekat dia. Pak Akub cakap dekat Ju, suruh Ju beritahu Maknah lama tak bagi makan dekat Pak Akub. Disebabkan kesian dengan Pak Akub, Ju tercari-cari siapa bernama Maknah dekat kawasan tersebut. Rupa-rupanya Maknah cuma tinggal selang 2 buah rumah dengan Ju. Maknah adalah anak angkat keluarga Pak Akub. Maknah yang sering ke rumah Pak Akub memberikannya makan. Maknah segera pergi pasar membelikan makanan untuk Pak Akub. Bila Ju balik rumah malam tu, pintu rumah dia diketuk. Bila Ju buka pintu, anak Maknah berdiri dekat depan pintu rumah dia dengan muka pucat. Anak Maknah tu cakap, dia orang jumpa Pak Akub dah mati dekat tengah rumah. Doktor cakap dah 2 hari dia meninggal tanpa sesiapa yang tahu. Jadi dengan siapa si Ju ni bercakap tadi? Satu hari tu Ju pergi ke rumah kawan karib dia. Sebaik je dia masuk dalam rumahnya, Ju nampak arwah ibunya berpakaian serba putih duduk di sisi jasadnya sendiri yang terbujur diselimuti kain batik lepas dan menangis teresak-esak. Apabila ditanya, kawan Ju tu bagi tahu ayahnya tidak dapat terima permergian mak dia. Ju pun menasihati ayahnya supaya pasrah dan mendoakan kesejahteraan isterinya di alam barzah. Betapa ramai lagi di antara kita yang sering menangisi permergian orang tersayang, dan agama kita pun melarang kerana ia dapat menyeksa roh. Kebanyakannya Ju akan nampak bila dia menziarahi orang mati. Ju selalu nampak mereka di sana. Ada yang memandang sayu anak-anak dan isteri. Begitu juga dekat hospital, lebih-lebih lagi dekat ward ICU. Ju pernah tengok orang sedang nazak. Kemudian
datang satu lembaga besar, ada yang hitam, ada yang putih, mendekati orang tu lalu menarik nyawanya. Ju tak berniat mengatakan melihat malaikat pencabut nyawa, tapi itulah situasi yang Ju hadapi. Sekarang Ju merasakan mata batin dia semakin berkembang, bukan sekadar melihat, mengetahui, bahkan mendengar apa yang manusia fikir dalam kepala dan apa yang diperkatakan dalam hati mereka. Pada suatu malam, Ju pergi ke pasar wakaf Cik Yeh. Dalam kesibukan tu, Ju terlanggar bahu seorang lelaki dewasa, sekaligus terpampang segala perbuatan lelaki tu pada masa lalu yang merogoh seorang kanak-kanak perempuan. Geram, sakit hati dan marah kepada lelaki tu bercampur bau dalam dada dia, dan lelaki tu terus bergerak meninggalkan Ju. Tapi itu bukanlah yang pertama. Bahkan setiap kali ke pasar malam dan ke tempat ramai orang, Ju akan dapat mendengar apa yang difikirkan dan diucapkan dalam kepala dan hati mereka guys. Walaupun Ju tak menyentuh kulit mereka, hanya tersentuh kain atau baju orang lain saja, terus terpampang layar yang menayangkan perbuatan lalu orang tu dan juga mendengar kata-kata yang berlega dalam fikiran dan hati mereka guys. Apa yang berlaku pada diri dia membuatkan Ju sentiasa mengisi rohani dengan amalan membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Pada masa yang sama, Ju mula selidik sendiri susu galuh keturunan dia dengan saudara mara yang lain. Ayah Ju berketurunan Syekh atau Syekh Sunan Muria yang datang dari Mekah ke tanah Jawa untuk berdakwah. Menurut arwah datuk di sebelah ayah, nenek Ju berketurunan orang Bunian. Masa Ju berumur 6 tahun, sempatlah bersama nenek dia. Masa tu ibu dan ayah dia pergi ke Mekah. Nenek Ju perempuan yang sangat cantik pernah dilihat. Kulit nenek dia putih kemerah-merahan. Nenek Ju tidak pernah memotong rambutnya. Rambutnya panjang hingga ke buku lali, berwarna perang dan berbau harum. Matanya berwarna kelabu. Nenek Ju tak pernah melakukan kerja rumah yang sewajarnya bagi seorang isteri dan suri rumah. Disebabkan itu, kerja membasuh baju dan mengemas rumah semuanya dilakukan oleh Datuk Ju. Nenek Ju bukannya pemalas. Pernah nenek dia memasak dan hasilnya memang tidak sedap langsung. Dunia nenek Ju hanya dalam rumah je. Apabila sakit, nenek dia hanya terlantar je, hingga pada satu hari nenek Ju gaib begitu saja di tempat tidurnya. Merata mencari nenek dia tapi tak jumpa juga. Nenek Ju meninggal tanpa tanda dan kubur guys. Apapun sebagai manusia, janganlah kita bersangka buruk, sebaliknya menyerahkan urusan itu kepada Allah. Kalau nenek Ju berdarah orang Bunian sekalipun, itu bukan salah nenek dia, kerana nenek Ju sendiri tidak pernah amalkan apa-apa ilmu kebatinan. Alhamdulillah, selepas 5 tahun Ju dah boleh buka dan tutup sendiri mata batin dia selepas berjumpa dengan seorang ustaz yang juga pernah mengalami perkara yang sama dengan Ju. Dia memberikan Ju zikir lazim selain menyuruh dia menyempurnakan fardu wajib dan memperbanyakkan ibadah sunat. Kalau masih ada yang suka menurun nombor ekor, baik korang semua dengar cerita yang berlaku di kampung Lan ni pada tahun 70-an dulu. Ketika itu Lan masih belasan tahun lagi. Dia masih ingat satu hari kampung dia heboh dengan cerita Din menang nombor ekor guys. Baik di warung kopi, tepi jalan, malah lepas kenduri tahlil pun orang bercerita. Ia menjadi buah mulut kerana jumlah yang dimenangi oleh Din ialah puluhan ribu ringgit guys. Din sama macam orang kampung tu juga, anak penduri getah, hidup ala kadar je. Sedangkan adik-beradik ramai. Bagi mendapatkan duit dengan cara mudah, Din dan kawan-kawannya main nombor ekor. Ketika itu usia mereka pertengahan 20-an. Selalunya mereka berjudi 50 sen atau RM1 je. Nombor yang ditikam pula sama ada nombor plat motosikal, kenderaan yang terlibat kemalangan, nombor kad pengenalan atau yang dapat daripada mimpi. Sekali-sekala mengena tapi hadiahnya sedikit, beberapa ratus je. Daripada cerita yang Lan dengar, satu hari Din dengan seorang kawannya, Ali, pergi memuja sebuah busut untuk mendapatkan nombor. Busut tu terletak di dalam belukar yang agak keras kerana mempunyai penunggu. Di sekitar kawasan tu pula, kononnya ada perkampungan Bunian. Penoreh-penoreh getah selalu terhidu bau masakan dari arah sekitar busuk tersebut seperti ada kenduri guys. Bunyi bising seperti majlis keramaian, berkompang, bermain muzik tradisional dan berbual pun kadang-kadang kedengaran dari kawasan belukar tu. Anehnya, tiada siapa yang kelihatan. Din dan Ali memuja busuk tu pada malam Jumaat. Mereka bawa kemenyan, colok, garu, perasapan dan ayam panggang. Seorang pawang dibawa untuk membantu memanggil penunggu busuk tersebut supaya memberikan nombor yang bakal menang hadiah yang pertama. Apa yang mereka lakukan memang berhasil guys. Seminggu kemudian heboh cerita Din dan Ali jadi orang kaya baru. Nombor yang mereka dapat daripada hasil memuja busuk tu menang hadiah pertama. Hadiahnya RM25,000 seorang. Bayangkan RM25,000 pada tahun 70-an. Nilainya lebih kurang RM50,000 pada waktu sekarang. Selepas menang nombor ekor, orang kampung lihat sendiri Din dan Ali berubah lagak. Mereka tiap-tiap hari bersarapan dan makan di warung guys. Kalau mereka ke warung, semua orang yang ada di situ dibelanja. Malah Lan pernah dengar Din dan Ali membakar duit RM5 sebagai ganti rokok. Wang tersebut juga digunakan oleh Din dan Ali untuk membeli motosikal besar 250cc. Pada tahun 70-an, motosikal begitu memang cukup hebat sebab ketika itu penduduk kampung kebanyakannya hanya ada basikal atau motosikal Honda Cup 50cc je. Tak ada seorang pun yang ada kereta. Orang kampung lihat sendiri bagaimana dengan motosikal tu Din dan Ali meronda keliling kampung serta merayau di Pekan Labis dan
Bandar Segamat. Menurut cerita yang Lan dengar dari mulut kawan dan jiran-jiran, pernah beberapa orang kawan bertanya kepada Din, dia dah bayar ke pengeras yang diminta oleh penunggu busuk tu? Din jawab, dah. Dia sudah pun menghantar lepat yang diminta seminggu selepas memenangi nombor ekor. Kata Din, penunggu tu cuma mahu 2 biji lepat je. Alah, lepat pisang 2 bungkus, berapa sen sangat? Kalau nak 2 lori pun aku boleh hantar. Itulah jawapan yang diberitahu kepada orang kampung yang bertanya. Bagaimanapun tak sampai sebulan lepas tu, Ali meninggal dunia. Motosikal yang baru dibelinya tu bertembung dengan sebuah lori tidak jauh dari Pekan Labis. Dia meninggal di tempat kemalangan tu. Perut dan kepalanya pecah hingga otaknya bersemburan di atas jalan. Lebih mengejutkan lagi, seminggu selepas tu Din pula terbunuh selepas motosikalnya terhumban ke dalam gaung tidak jauh dari hutan tempat letaknya busuk yang dipuja untuk mendapatkan nombor ekor tu. Mayatnya tak luka parah, tapi anehnya terdapat banyak kesan cakar dan lebam di sekitar leher, perut serta belakang. Kesan tu sama seperti yang terdapat pada mayat Ali. Mulanya orang kampung tak faham apa kaitan antara kematian Din dan Ali dengan perbuatan mereka memuja penunggu busuk tu. Selepas tu barulah orang kampung tahu. Menurut seorang pawang di kampung Lan, sebenarnya lepat yang diminta oleh penunggu busuk tu bukanlah lepat pisang seperti yang difahami oleh Din dan Ali. Lepat yang dimaksudkan tu sebaliknya adalah nyawa manusia. Maksudnya apabila nyawa sudah dikorbankan kepada syaitan penunggu busuk, jenazah Din dan Ali akan dibungkus dalam kain kapan untuk dikebumikan. Itulah simbolik maksud lepat yang dikehendaki oleh penunggu tersebut, iaitu sesuatu yang telah dibungkus. Selepas kematian Din dan Ali, tidak ada lagi penduduk kampung yang bermain nombor ekor. Busuk yang berpenunggu tu pun dah tak ada lagi kerana kawasan tu telah diratakan untuk dibuat kawasan perumahan dan kedai. Guys, korang ada dusun durian? Kalau ada, aku nak kongsikan cerita apa yang terjadi kepada Ahmad dengan 3 orang lagi kawan dia, Fadil, Mael dan Harry. Sewaktu musim durian beberapa tahun lalu, Ahmad diminta oleh ayah untuk menjaga dusun keluarganya yang seluas 3 ekar, terletak di Batu Korau, Taping, Perak. Boleh dikatakan setiap malam Ahmad tidur di dengau menunggu buah gugur dan menjaga kalau ada penyangak yang mencuri. Ahmad akan ajak kawan-kawan untuk temankan. Biasanya 3-4 orang, senang sebab masing-masing bekerja kampung. Upahnya mereka boleh makan buah yang gugur dan Ahmad bagi duit rokok serta minyak motor hasil jualan durian. Bagi mengelakkan daripada mengantuk, diorang main daun trup sambil minum kopi cicah biskut. Satu malam hujan turun renyai-renyai. Ahmad ajak kawan baik dia, Fadil, Mael dengan Harry untuk ke dangau. Mereka setuju. Cuma Harry dia kata mungkin dia datang lambat sikit sebab isteri dan anak bongsunya tak berapa sihat. Pukul 10 malam, Ahmad, Fadil dan Mael dah bersila dekat lantai dangau. Hujan masih turun, banyak buah yang gugur sebab angin agak kuat. Lebih-lebih lagi dusun durian Ahmad ni terletaknya di atas bukit. Sambil main daun trup tu, diorang menunggu-nunggu kedatangan Harry. Dia masih tak muncul lagi. Sampailah lebih kurang pukul 12 malam, ketika hujan masih renyai, barulah dia terpacul dekat depan dangau tu. Terkejut diorang semua. Diorang berbual sekejap, kemudian terus bermain daun trup. Seronok diorang bermain walaupun cuma bertaruh duit shilling. Duit tu sebagai syarat je, sebagai bahan gelak. Malam tu diorang bergili-gili menang, kecuali Harry. Itu membuatkan diorang bertambah galak nak main. Seronok tengok Harry keluarkan duit shillingnya. Padan muka dia. Lebih kurang pukul 3 pagi, diorang mula mengantuk dan nak tidur. Tapi Harry tak benarkan guys. Dia ajak main lagi. Kemudian Harry seluk poket dan keluarkan lagi selonggok duit shilling dia. Diorang tak jadi tidur. Ahmad, Fadil dengan Mael nak habiskan duit Harry sebab pada malam-malam sebelum tu selalunya dia yang menang. Yang tambah diorang seronok walaupun kalah teruk. Tapi Harry ni ketawa je. Diorang terus main daun trup sampai tak sedar jam dah menunjukkan pukul 5 pagi. Tapi diorang masih terus rancak bermain. Tiba-tiba dalam suasana sepi tu, diorang semua terdengar suara lolongan anjing memanjang dan sayu. Mungkin anjing liar, mungkin juga anjing dari rumah penduduk-penduduk bangsa Cina yang tinggal beberapa kilometer dari dusun Ahmad tu. Ahmad pandang kawan-kawan dia. Kata orang kalau anjing melolong, itu tanda dia nampak hantu. Ahmad berbisik. Fadil dengan Mak angkat kening. Diorang cakap mulut jangan cabul, nanti hantu betul-betul datang. Harry pula hanya ketawa dan memandang diorang bertiga. Ahmad rasa seram sejuk sebab semakin lama lolongan anjing tu semakin dekat, panjang dan disahut pula oleh anjing-anjing lain. Ahmad tengok jam, sedar tak sedar dah pukul 5.30 pagi. Badan dah letih. Duit shilling dah melonggok-longgok. Kemudian Ahmad ajak mereka berhenti. Fadil dengan Mael setuju, tapi muka Harry tiba-tiba berubah. Dia seakan-akan marah. Nafasnya turun naik seperti mendengus dan matanya liar memandang ke sana kemari. Macam tu kot. Kali ni Harry tak bercakap sepatah pun dan nampak gelisah. Diorang bertiga jadi pelik. Bila Ahmad tanya kenapa, Harry hanya menggeleng kepala je. Mukanya bengis tapi dia cuba tersenyum. Senyuman pula agak menakutkan dan merenung diorang bertiga dengan mata yang merah. Ahmad, Fadil dan Mael saling berpandangan. Suara lolongan anjing makin dekat dan dekat, bertalu-talu dari beberapa penjuru. Suara anjing tu macam hanya tinggal 100 meter je dari diorang. Kemudian diorang terdengar suara bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari masjid kampung. Petanda subuh akan menjelang tidak lama lagi. Serentak dengan tu, tiba-tiba Ahmad tengok Harry berdiri dan ketawa panjang.
nyaring dan bergema guys. Badan diorang bertiga dah menggigil. Suara ketawa Harry tu makin kuat dan kuat. Tiba-tiba diorang nampak badan Harry terawang-awangan, kemudian bertukar menjadi lembaga hitam yang dipenuhi bulu guys. Matanya merah, kemudian dia melayang keluar sambil ketawa dengan suara yang amat menakutkan. Lembaga tu mengelilingi dangau bersama angin kencang, bau yang amat busuk serta hilai ketawa yang menyeramkan. Masa tu nak menjerit pun tak boleh, suara tak boleh keluar. Baca Al-Fatihah pun lintang pukang. Salakan anjing semakin dekat dan dangau bergoncang-goncang macam nak runtuh. Tiangnya macam nak tercabut guys. Selepas hampir 5 minit, kedengaran suara azan dilaungkan. Sejurus azan bergema, lembaga hitam tu tiba-tiba menjerit dengan suara yang sangat kuat, lalu hilang entah ke mana. Serentak dengan tu, angin berhenti bertiup dan anjing berhenti melolong. Diorang bertiga tertiarap dekat lantai, menekuk muka serta menggigil ketakutan. Seluar mak air basah dan berbau hancing. Badan diorang lemah tak bermaya guys. Diorang bertiga tengok yang berlonggok-longgok di depan diorang tu bukanlah duit shilling yang diorang menang dari Harry tadi. Sebaliknya batu-batu kecil yang berwarna putih hitam yang biasanya terdapat di atas kubur. Ketika terbaring di lantai, barulah Ahmad tersedar kenapa tadi kelakuan Harry pelik sangat. Macam mana dia tiba-tiba saja boleh terpacul dekat depan dangau. Bila ditanya kenapa diorang tak sedar kedatangannya, Harry beritahu dia datang berjalan kaki. Motosikalnya rosak dekat tepi kawasan perkuburan yang terletak di simpang antara jalan besar dengan lorong menuju ke dusun Ahmad. Untuk sampai ke dusun pula yang sejauh setengah kilometer, Harry beritahu dia menggunakan cahaya lighter. Anehnya, diorang tak pula nampak dia datang bawa lighter. Tiba-tiba je dah berdiri dekat depan dangau tu. Kemudian bila diorang tanya, tak takut hantu ke? Harry cakap, apa nak takut? Hantu ada dekat kubur, bukan dekat dusun durian. Barulah Ahmad perasan, walaupun Harry kalah teruk, tapi duit shilling dia tak habis-habis guys. Diorang nampak poket seluar Harry dah kosong, tapi bila kalah dia keluarkan segenggam lagi duit shilling. Entah dari mana duit shilling tu datang. Ahmad pun pelik sebab diorang tengok poket seluar Harry kempis je. Bunyi berdecing pun diorang tak dengar. Kalau dikumpulkan tidak kurang daripada 1,5 beg plastik yang dikeluarkan oleh Harry dari poket seluar jin dia. Satu lagi, patutlah suara ketawa dia pun pelik dan menggerunkan. Selalunya Harry ketawa pendek je, tapi malam tu dia ketawa dengan suara yang agak nyaring dan memanjang. Bukan tu je, selalunya kalau Harry kalah, mulalah dia tarik muka, mencarut dan maki hamun. Tapi tadi Harry ketawa je. Lagi dia kalah, lagi dia ketawa dan macam sengaja biarkan diorang menang. Bila hari dah siang, barulah diorang bertiga berani balik guys. Diorang demam 3-4 hari. Bila diorang ceritakan dekat Harry, dia tercengang. Harry cakap malam tu memang dia nak pergi ke dangau tu, tapi terpaksa membatalkannya sebab motosikal dia tiba-tiba rosak bila sampai dekat kawasan perkuburan. Jadi dia terpaksa tolak motosikal dia balik ke rumah. Cuma Harry perasan masa dia tolak motor, ekor mata dia macam ternampak satu lembaga hitam 2 kali ganda lebih besar daripada badan dia melayang dekat lorong kecil menuju ke dangau. Itulah malam terakhir Ahmad menunggu durian dekat dangau. Selepas tu Ahmad hanya pergi pada waktu siang je. Okey guys, sampai sini je video untuk hari ni. Bagi korang yang masih baru dalam channel aku ni dan suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku dan tekan lonceng notification sekali. Dan terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku ni dan tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.